Para pelajar diminta untuk mengisi kehadiran di Google Classroom pada ruangan taklimat unit pengurusan psikologi. Sekiranya pelajar gagal untuk berbuat demikian, pelajar tersebut dianggap tidak menghadiri slot ini. Juga diingatkan kepada para pelajar untuk mengurangkan pergerakan keluar dan masuk ke dalam dewan dan juga pergerakan pergi ke tandas semasa majlis sedang berlangsung. Pohon semua pelajar untuk menetapkan telefon ke dalam mood senyap. Para pelajar yang dihormati, majlis akan diteruskan lagi dengan taklimat pengurusan psikologi oleh Yang Berusaha Puan Toh Xiang Ling. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Adakah disebabkan pakai mask, so suara tu agak slow? Boleh tak nak kuat sikit lagi suara you all? Tapi pastikan air lu tu telan dulu nah. Jangan terkena mask banyak sangat. Selamat pagi semua. Yang kat luar tu dengar tak? Kalau boleh gegar dewan sini, saya nak dengar juga kat luar tu. Boleh tak tolong buka pintu jap? Sementara ni, nak tengok mereka jap. Tutup ke? Kunci ke? Tapi tak apalah. So, okey, mereka dah dalam slide. Saya nampak mereka dah. Okey, pada awal ni, terima kasih menjemput saya. Terima kasih saudara pengacara majlis dan menjemput saya untuk memberi sedikit taklimat berkaitan dengan unit pengurusan psikologi. Pernahkah anda dengar unit pengurusan psikologi ataupun psikologi? Pernah? Oh, bagusnya. Saya ingat tak pernah ni. So, nanti kita akan bagi, nanti tu akan bagi tahu sedikit sebanyak apa tu psikologi dan counselling sebenarnya. Dan maafkan saya tadi minta you all cakap selamat pagi dan jerit ni, tapi saya masih belum memperkenalkan diri. Betul tak? Nama saya diberi Toh Xiang Ling. Boleh dipanggil Puan Toh. Saya merupakan pegawai psikologi di unit pengurusan psikologi Polimas. Okey, ingatkah saya? Nama saya apa? Okey, ingat nah. Jangan nanti jalan-jalan nampak saya lepas tu buat tak tahu nah. Saya akan cam muka sedikit sebanyak, tapi pakai mask ni agak susah juga. Saya nak tengok siapa ni. Boleh tengok mata je. Okey. Sebenarnya tadi saya nak cuba untuk mengurangkan rasa mengantuk you all. Saya dah faham banyak hari you all duduk macam ni, tak boleh buat apa-apa pergerakan, betul tak? So bosan ke? Bosan, berani you cakap. Terus dia dekat belakang berani cakap bosan. Tapi dapat ilmu juga kan sedikit sebanyak melalui slot perkongsian ilmu daripada pensyarah, daripada pegawai di unit-unit lain. Betul kan? So, yang inilah peluang you all ni mendapat sedikit sebanyak apa tu tentang Polimas. Sedikit sebanyak apa dah? Ilmu ataupun pendedahan berkaitan dengan Polimas. Okey, dan saya ingin juga mengucapkan tahniah kepada you all. Saya dah tahu dah ramai orang dah ucap tahniah. Tapi yang ni saya juga nak mengucapkan tahniah. Sebab you all ni memilih Polimas sebagai tempat pengajian you all. Dan you all ni, boleh saya cakap, sudi lagi melanjutkan pelajaran you all. Berbanding dengan kawan-kawan kamu yang mungkin dah berada di alam pekerjaan. Betul tak? So, welcome to Polimas dan tak kira lah you all ni daripada negeri yang mana. Saya tahu agak susah juga pada pandemik ini. Mungkin yang ada daripada Johor ke daripada negeri lain. Awal-awal kena buat urusan untuk buat permohonan untuk rentas negeri, rentas daerah lah apa-apa. Tapi akhirnya you all ni berjaya juga untuk jejak kaki
di Polymas. So, tahniah dan selamat datang saya ucapkan sekali lagi. So, okey. Nak saya tanya, sekarang apa yang reaksi you all, ekspresi you all melalui gambar-gambar macam ni? Nampak ke? Terperanjat ke? Sedih ke? Gembira ke? Susah hati ke? Susah hati? Kenapa tu? Rindu orang lain ke? Lepas tu? Mengantuk, saya dengar tu dari belakang. Depan? Mengantuk juga. Semua mengantuk. Saya pun tak tahu nak buat macam mana sebab biasanya saya akan buat sedikit energizer lah apa. Tapi kali ini semua tidak boleh dibuat. So, bertahan lah you all lah. Hari ini je kan last. Bertahan lah sampai petang. Okey. Ada orang rasa sedih sebab dia kena tinggalkan keluarga dia. Tinggalkan kawan-kawan yang mungkin dia rapat sebelum ni. Ada orang gembira. Sebab tak ada yang gembira ke? Tak ada. Ada gembira sebab biasanya dah lama tunggu kan nak sambung belajar. Tunggu dari Disember sampai Januari sampai Feb. Akhirnya Mac barulah dipanggil untuk masuk ke ke Polymas. Tak gembira ke? Tak. Tak. Ya ke tak? Ya. Ada orang risau sebab pandemik ni bilalah nak berakhir pandemik ni. Bilalah mask ni saya tak payah pakai dah. Yang ni yang saya cakap lah. Ini saya. Ada orang rasa bosan. Ramai kot. So, macam mana pun reaksi kamu, ekspresi kamu. Saya harap you all jejak kaki dalam Polymas ni. Try buka minda untuk terima pengalaman baru. Memang lain life kamu dalam Poly dengan zaman sekolah. Zaman sekolah kamu. Mungkin di zaman sekolah menengah, dari pagi sampai petang kelas penuh. Tapi di Polymas, kadang-kadang ada kelas, kadang-kadang tak ada kelas. Bergantung pada lecturer, mungkin sekarang you all ada yang akan kelas online ke, saya tak pasti adakah kekal lagi kelas online ke tak. Tapi yang itulah pengalaman yang lain sikit berbanding kamu berada di zaman sekolah menengah. So bersedia juga untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Maksud saya bukan cemerlang pada semester 1 je nah. Saya harap you all boleh jadi pelajar yang cemerlang sehingga kamu ke latihan praktikal sehingga ke graduate. Sebab ada pelajar dia memang excellent pada SEM 1, SEM 2. Tapi lepas tu dah lupa dah matlamat dia belajar tu apa. Semester 3, semester 4 drop. So saya harap you all bukan dalam kategori tersebut. Okay? Lepas tu satu lagi, berjumpa dengan kawan baru. Saya tak suruh you all tinggalkan kawan-kawan lama tak. Tapi cuba untuk berkawan baru dan mendapat sedikit ilmu daripada mereka ke apa ke. Sure, setiap orang ada kelebihan mereka. So belajar pada mereka. Last sekali, bersemangat untuk ke kelas. Yang tu yang sangat-sangat penting. Selain semangat ke kelas, yang paling penting adalah disiplin diri. Yang saya tak catat dalam sini. Disiplin diri memang sangat-sangat penting bagi you all. Dari segi pengurusan masa, dari segi pengurusan kewangan. Mungkin sekarang ada yang dapat PTPTN kan, lepas ni. So, fikir macam mana nak uruskan duit tersebut. Jangan sampai nanti tak ada duit nak belajar, tak ada duit nak makan. So, dari segi pengurusan masa pula, ada yang tadi saya cakap, ada yang kadang-kadang ada kelas, tak ada kelas. Betul tak? So, cuba uruskan masa you all. Masa ada kelas, pergilah kelas. Jangan ambil peluang cakap, oh hari ni saya sakit lah, hari ni saya tak selesa ke, saya tak mau pergi kelas. Lepas tu, dan tugasan. Banyak tugasan yang you akan terima lepas ni. So, siapkan tugasan tersebut. Sangat-sangat penting tugasan tu sebab yang
tugasan ni membawa markah nanti. Membawa markah kepada peperiksaan, bukan peperiksaan, pada penilaian akhir UO. Dia akan carry campur dengan peperiksaan, akan keluar result. So, siapkan tugasan UO. Lepas tu, satu yang paling penting adalah social life UO. Disiplin diri, jaga social life. Faham maksud saya kan? Dah UO dapat kebebasan, dah keluarga dah berjalan dengan UO. Ada mungkin ada yang duduk kat kamsis, ada yang duduk kat luar. Tapi tolong jaga social life UO. Keluar malam-malam, kalau boleh jangan berdua-duaan, kalau boleh elakkan. Bukan kalau boleh, memang kena elakkan berdua-duaan. Faham nah? Faham ke tak? Adakah saya cakap terlalu cepat? Ataupun saya cepatkan lagi? Rasanya nak cepatkan lagi ya? Kalau macam tu saya slide ke belakang dah lah. Terima kasih. Okey, yang ni lah pegawai-pegawai psikologi yang di bawah unit pengurusan psikologi. Kami ada seorang ketua unit, nama dia Muhammad Suhaimi bin Maknur, ada di belakang. Dan saya dah kenal dah kot Cik Suhaimi. Ada kat belakang, tak boleh nak fokus dia. Lepas tu saya lah, Toh Xiang Lin. Sebab pakai mask kan, saya tunjuk gambar je lah. Gambar. Nanti bila pergi unit boleh dah nampak saya. Lepas tu seorang lagi Puan Nur Afifah. Puan Afifah hari ni bekerja dari rumah, so nanti you pergi unit lah kalau rajin. Lepas tu selain 3 orang pegawai, kami juga dibantu oleh kakak-kakak, abang-abang yang menjalani latihan praktikal di unit. Yang kebelakangan ni nanti akan jumpa kakak yang daripada USAS, daripada Universiti Terengganu. So kalau tak sudi untuk jumpa kami, bolehlah jumpa mereka untuk berkongsi apa-apa yang you all nak sharing tu. So apa tu counselling? Tadi cakap tahu dah kan? No, diam terus. Yang tadi jawab faham, tahu, dengar, diam terus. Sebenarnya tugas kami lebih kurang macam tugas cikgu bimbingan dan kaunseling di sekolah. Lebih kurang ada persamaan, ada perbezaan dia. So rasanya semua pernah dengar ke cikgu bimbingan dengan kaunseling di sekolah? Ataupun pernah jumpa? Pernah, okey. Ada pun yang tak pernah langsung, tak pernah tahu pun cikgu tu siapa? Tahulah semua. Mengantuk dah ke semua? Semangat sikit. You tengok you mengantuk, saya pun dah start mengantuk dah. Okey. Kaunseling ni sebenarnya satu proses pertemuan antara seorang pegawai psikologi ataupun kaunselor bersama dengan student yang dinamakan klien. Lepas tu membantu klien tu memahami keadaan yang dia alami, memahami diri dia serta berlaku perubahan pada klien tersebut. Faham? Rasa faham kot ayat-ayat tersebut. So dia sebenarnya hubungan dua hal lah. Bukan saya cakap je dalam sesi tu. Bukan saya yang cakap dari A sampai Z, dari awal sampai habis. Tak. Sebenarnya adalah you all yang bercakap dan kami tolong analyse sebenarnya. Apa masalah yang dihadapi, apa punca dia, dan bersama-sama untuk cari penyelesaian dia. Saya faham you all ni dengar psikologi, dengar counselling mungkin dah orang cakap ada prejudis tak? Dan memang bad perception dah. Counselling ni untuk orang yang budak yang jahat. Counselling ni untuk budak yang dirujuk. Counselling tu orang yang tak normal. Betul tak? Tak, okey. Dia yang tolong jawab. Sebenarnya counselling tu luas, psikologi tu luas. Kami membantu bukan orang yang jahat, bukan orang yang malas. Kami membantu semua. Tak kira kamu ada masalah apa, tak kira kamu nak sharing topik apa, tak kira kamu nak, kami membantu dari segi mana. Faham? Okey, biasanya isu-isu dalam counselling orang cakap. Sebelum tu kami dalam sesi dah cakap counselling adalah untuk orang yang bermasalah je.
Sebenarnya tidak nah, yang saya cakap. Lepas tu dia takut. Dia rasa risau. Takut apa yang dia cakap dalam sesi itu orang lain akan tahu. Tidak. Kami memegang pada akta kerahsiaan. So, apa yang you all sharing, apa yang you all berkongsi dalam sesi itu, kami akan memegang kepada kerahsiaan. Lepas tu, ada orang cakap, mungkin pegawai psikologi atau kaunselor tu, orang lain tak boleh nak percaya. Nanti saya cakap ni, dia bagi tahu orang lain, tidak juga nah. Kami bukan orang yang macam tu. Kami akan memegang pada kerahsiaan dan mungkin benda yang you all sharing tu, dah pernah sharing dengan orang lain, sharing dengan kawan dah, lepas tu sharing dengan kami. Terbongkar rahsia tersebut. Bukan kami yang bongkar nah. Fikir orang lain mungkin yang bongkarkan rahsia you all. So, pandai-pandai jadi kawan yang nak kongsi. Kalau tak rasa tak percaya dengan kawan, datanglah unit kami. Yang inilah piagam kami. Penerimaan tanpa syarat. Pemasuk kami terima aja sesiapa pun yang jejak kaki dalam poli, dalam unit kami. Tak kira kamu ni jantina apa, tak kira kamu budak yang macam mana, tak kira kamu budak pandai ke, budak yang kurang ke, tak kira kamu agama apa, kami semua akan terima. Lepas tu, lagi satu yang memang saya nak mention, memang satu etika kerahsiaan. Yang seperti saya cakap, kami memegang pada akta kerahsiaan dan segala yang kamu cakap, kami akan record tapi untuk simpanan kami. Cuma nak clarify ada dua keadaan. Satu, budak yang dirujuk. Satu yang sukarela. Budak dirujuk mungkin oleh pensyarah you all, untuk penasihat akademik you all, oleh ketua jabatan you all. Yang tu report sedikit sebanyak kami akan bagi tahu dan maklum balik. Tapi bukan segala-galanya kami akan bagi tahu. Kalau yang kes untuk yang sukarela, kami akan memegang rahsia tersebut. Faham nah? Okey, yang ni perkhidmatan kami. Bukan untuk psikologi, bukan untuk kaunseling je. Kami juga buat ujian psikologi. Inventory psikologi. Kami juga ada buat program pembangunan dan aktiviti pelajar. Kami buat bimbingan kerjaya. Bimbingan kerjaya maksudnya lepas you all nak grad, sebelum grad ke latihan, masa nak sebelum latihan praktikal ke, atau sekarang nak tahu kerjaya kamu lebih ke mana. So boleh datang, kami ada ujian dan kami boleh toroka kamu sesuai ke bidang tersebut. Ada orang mungkin dia rasa dia ni lebih sesuai dengan artistik, tapi dia belajar subjek lain. So yang tu yang boleh datang ke unit, kami tolong toroka yang mana dengan paling sesuai dengan you all. Lepas tu next. Yang ni yang gambar-gambar sesi. Yang ni panggil counselling individu. Yang ni bukan gambar saya nah, gambar orang lain, tapi yang ni sesi counselling individu. Okay, next. Yang ni jenis counselling kelompok. Ramai student, mungkin dalam minimum 4 hingga 5 orang dalam satu kumpulan berjumpa dengan seorang pegawai psikologi ataupun kaunselor. Masing-masing mungkin membawa masalah yang sama ataupun masalah yang tidak sama. So, berbincang dalam sesi tersebut. Kebanyakan kelompok ni kami lebih fokus pada student yang mempunyai masalah akademik, yang kurang sikit masalah dalam pembelajaran. Next. Okey, yang ni ujian-ujian psikologi. Yang kami tawarkan bukan hanya situ je. Banyak lagi ujian inventory yang kami boleh takbirkan. Tapi yang paling suka rasanya, you ni nampak inventory gaya bercinta. Pernah ke jawab sebelum ni kat sekolah? Tak. Apa tu? Tak dengar? Yang inventory memang diminati oleh pelajar-pelajar sebab tahu dah kan? Sekarang remaja kan you ni. Nak tahu gaya bercinta macam mana? Ada yang romantik ke? Kamu yang kontrol ke? Kamu orang yang cepat cemburu ke? Kamu orang yang suka berkorban ke? Girlfriend buat apa? Boyfriend buat apa? Tak apa. Saya maafkan anda. Ada macam tu?
Tak apalah, saya maafkanlah abang. Adik nak pergi mana? Tak apalah adik nak pergi, tak apa saya bawa. Berkorban. Ada yang suka kontrol. Hang nak pergi mana ni? Tak bagi tahu saya pun. Main TikTok pun kena marah nanti. Tengok Insta ke kena marah, main TikTok semua kena marah. Dia cemburu sangat. Tengok orang lain ke dia siap tanya. Lepas tu ada yang jenis suka apa? Ada girlfriend 2-3 orang, ada boyfriend 2-3 orang. Ada ke? Tak ke ya? Macam ada je, tunjuk-tunjuk. Okay, so melalui inventory itu you boleh tahu kamu jenis macam mana gaya bercinta. Kalau minat kerjaya, seperti apa yang saya cakap, kamu lebih mengenal pasti bidang mana yang kamu sesuai. Sama ada kamu orang yang suka konvensional, suka mengisi, buat benda yang rutin. Ataupun kamu seorang yang tiap-tiap hari tak suka benda yang rutin, nak buat benda yang berlainan. So personality pun sama, kamu boleh tahu kamu orang yang pemalu ke, kawalan diri kamu macam mana ke, tahap tinggi ke rendah. So boleh datang ke unit kami untuk mendapatkan inventory tersebut. Tak payah bayar nah, kami cuba membantu. Okay, so prosedur datang ke unit pengurusan psikologi adalah kamu boleh datang seorang diri ataupun bersama-sama dengan kawan. Ada yang malu nak bersama dengan kawan, boleh je bawa kawan bersama. Lepas tu nak datang seorang diri pun tak ada masalah. Kami menerima tanpa syarat, ingat kan? Lepas tu kami akan bagi satu borang untuk buat temu janji ataupun kamu rasanya masa tu kamu ada kosong masa je. Free time. So boleh terus menjalankan sesi ataupun bimbingan. Selepas tu sesi akan dijalankan dan seperti apa saya cakap, sesi akan direkod. Bermaksud rekod tu kami yang simpan rekod, bukan rekod melalui video ke suara ke, tidak. Kami ada satu borang yang perlu kami isikan untuk rujukan selepas nanti. So rekod tu kami takkan bagi orang lain tengok selain pegawai-pegawai dalam unit pengurusan psikologi. Okay. Yang inilah contoh borang untuk temu janji. You boleh isi dan buat pilihan sesi mana, hari apa yang you nak buat sesi tersebut. Lepas tu, yang ni yang buku modul inspirasi diri. Rasanya buku ni akan diedarkan selepas masa kami buat profiling test. Harap program tersebut akan dijalankan dan program tersebut serta ujian yang akan dibuat pada masa tu. Buku ni adalah buku yang agak membantu you all sebab banyak modul dalam tu. Awal-awal modul domain-domain tu kami akan pegang dulu. Selepas tu akan dipegang oleh penasihat akademik you all. So buku tu berkaitan dengan pengurusan masa lah, teknik untuk belajar lah, macam mana gaya pembelajaran kamu, semua dalam buku tu. So yang ni kami akan berbincang bila kami akan buat profiling test dan bila akan buat edaran buku ni. Okay. Okay, yang ni yang aktiviti yang profiling test seperti saya cakap. Akan membuat inventory, akan membuat ujian dan sedikit aktiviti. Tapi yang ni sebelum lah, tak tahu lagi nanti macam mana you punya sesi. Okay. Yang ni pun sama. Okey, di bawah unit pengurusan psikologi ada satu kelab sebenarnya. Dinamakan Kelab Pembimbing Rakan Siswa. PRS. Dulu sekolah PRS juga kan? Rakan sebaya dia panggil, betul? Kami di sini dah upgrade, bukan sebaya je, siswa. So, orang yang berminat boleh mendaftarkan diri sebagai ahli PRS. Borang ada kat unit kami. Rasanya ada aja yang daripada Urustia juga daripada PRS. So, link yang tu Insta nampak kan? You all boleh tengok Insta dan boleh je like kat situ, PRS Polimas. Banyak aktiviti yang kami akan anjurkan bawah unit kami.
Lepas tu PRS sebenarnya satu, dia merupakan diwujudkan untuk melatih mahasiswa-mahasiswi untuk menguasai kemahiran membantu. Lepas tu membantu kawan yang lain. Dia ada satu tagline sebenarnya. Tagline dia panggil bina diri, bantu rakan. So dia kena build up sendiri dulu. Jadi contoh bagi pelajar yang lain. Bukan benda tu boleh di-build kalau kamu rasanya kamu kurang okey. Sebenarnya benda tu boleh dilatih. Yang ni yang aktiviti-aktiviti sebenarnya saya crop sikit je. Sebenarnya banyak lagi aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh unit kami bersama kerjasama PRS. Contohnya ada camp motivasi, camp kepimpinan diri, ada lawatan ke universiti. Kami pernah bawa mereka lawatan ke Johor, UTM. Pergi UUM, pergi UMT. Lepas tu kami pernah buat lawatan ke pusat jagaan kanak-kanak. Untuk kanak-kanak yang istimewa, kami pernah bawa mereka bersama dengan kami untuk program kami prihatin. Program kami prihatin tu satu kepada sosial, satu untuk kutipan sampah. So buat benda yang baik untuk environment. Lepas tu kami ada buat sukan neka, pertandingan futsal, pertandingan badminton. So harap you all ni berminat dengan kelab ni dan boleh mendaftar sebagai ahli PRS. Yang kalau nak tengok yang lebih detail boleh like IG mereka tadi, PRS Polymas. So ada handphone kan, masing-masing boleh check dah Insta mereka. So yang ni yang Facebook dengan Insta bagi unit kami. So kalau boleh keluarkan handphone dan like unit Facebook dengan, nampak ke? Facebook kami panggil Unit Pengurusan Psikologi Polymas. Boleh search, rasanya semua ada kot Facebook. Tak ada? Saya dengar tak? Lepas tu ada yang Insta kami panggil UPPSI Polymas. So boleh view, dalam tu ada banyak ilmu, ada banyak pengetahuan yang kami akan share berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan kaunseling, berkaitan dengan apa-apa. Untuk menambahkan ilmu ataupun mendapatkan info yang lebih melanjut. Dapat cari ke? Semua typing tapi type cari ke type message dengan orang lain? Dapat cari? Betul? Semua main handphone dah? Like nah? Sila follow, jadi follower. Okay, saya follow back. I know, I follow back you, okay? Lepas tu, tak tahu lagi kan sebab baru jejak kaki ke sini berapa hari je. Unit kami ada di atas. Keluar pada tangga, naik tangga tersebut sampai hujung adalah unit kami. So, sila datang ke unit kami, tak kira apapun berminat jadi PRS ke ataupun willing nak sharing ke, kami menunggu you all. Okay? So, rasanya saya memang akan habis awal seperti yang saya cakap dengan urus setia sebab tak boleh nak buat aktiviti apa. So, ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. So, jangan lupa nah, sebenarnya unit kami untuk membantu you all sebenarnya. Bukan untuk mengecam ke, untuk menidakkan you all, tidak. Unit kami untuk membantu you all, untuk menyelesaikan apa yang kamu hadapi. Membantu sebenarnya, bukan kami yang menyelesaikan. Sedangkan you all yang perlu menyelesaikan sendiri dengan bantuan. Okay, setakat ini saja bagi slot saya pagi ini. Saya tahu you all sini dah happy dah kot. Seperti saya janji, saya akan habis awal. So, rasa happy kot. Saya memang habis awal. So, jangan lupa like Facebook kami, like Insta kami dan boleh mendapat sedikit sebanyak info tentang unit kami. Dan siapa yang berminat jadi PRS boleh naik ke unit untuk isi dan daftar sebagai ahli PRS. Kalau boleh bawa sekali dengan gambar kamu. Okey?
Kami tunggu nah. Yang siapa cakap like balik tadi tu? Follow back tu. Jangan lupa nah. Okey, terima kasih. Kalau saya tersilap cakap apa-apa, mohon untuk mohon maaf. Dan segala baik pada Tuhan, segala buruk daripada saya. So, sekian sahaja taklimat saya tentang unit pengurusan psikologi. So, saya harap saya akan jumpa you all kat unit nah. Terima kasih. Majlis merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Puan Toh Siang Lim di atas taklimat perkongsian sebentar tadi. Terima kasih. Para pelajar diingatkan untuk mengisi kehadiran di Google Classroom pada ruangan taklimat pengurusan psikologi. Bagi pelajar zon merah, sila berbuat demikian ya. Jika tidak, pelajar tersebut dikira tidak menghadiri slot pengurusan psikologi pada hari ini.